Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair ya karim. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وتكرم وتحنن على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم آمين. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul dalam rumah Allah yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membincangkan ataupun mendiskusikan satu kitab yang masyhur, yaitu kitab Fiqhus Sirah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Syahid Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yaitu pada bab berkenaan dengan hijrah Nabi SAW. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam suratul Anfal ayat yang ke-72. Suratul Anfal ayat ke-72, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Yang bermaksud sesungguhnya innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka-mereka yang berhijrah dan berjihad dengan harta mereka dan juga nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina awaw wa nasaru, dan juga mereka yang memberikan tempat kediaman. Alladzina awaw wa nasaru, dan mereka yang memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin, yakni golongan Ansar di Madinah. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itulah orang yang saling tolong menolong, lindung melindungi di antara satu dengan yang lain. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, dan mereka-mereka yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajipan sedikit pun ke atas kamu wahai Muhammad untuk melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Ayat ini adalah ayat berkaitan dengan kewajipan berhijrah, perintah supaya berhijrah. Setelah mana tekanan, penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan Quraisy Mekah yang kafir dan musyrik kepada Nabi kita SAW dan orang-orang yang beriman semakin dahsyat, semakin keras.
dan penyiksaan yang tidak dapat kita gambarkan dengan kepala kita. Kedahsyatannya, kepedihannya dan kesakitannya. Sayyidatuna Sumayyah, seorang sahabiah wanita, ditusuk kemaluannya dengan lembing hidup-hidup sampai mati syahid. Ada di kalangan sahabat yang dibakar dengan api. Ada di kalangan sahabat itu yang direbus hidup-hidup dengan air panas. Macam-macamlah penyiksaan yang dihadapi oleh para sahabat setelah mereka mencapai bilangan 70 orang. Kata Dr. Sa'id Ramadan dalam kitabnya, setelah mereka mencapai bilangan 70 orang. Maka setelah mana tekanan semakin kuat, maka datanglah perintah supaya berhijrah, meninggalkan negeri kafir ini kepada tempat yang boleh menyelamatkan iman dan agama. Kerana tujuan hijrah itu adalah untuk menyelamatkan iman dan agama. Sebab itu berhijrah meninggalkan negeri kafir kepada negeri beriman, ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa tak boleh lagi dah, tidak ada lagi dah hijrah dari negeri kafir kepada negeri beriman, ini dah tak ada. Ada ulama yang berpendapat bahawa kalau sekiranya kita duduk di tempat yang kita tak boleh nak amalkan perintah agama walaupun kita di zaman ini, maka wajib kita berhijrah. Dan pandangan ini disokong oleh Dr. Sa'id Ramadan dalam kitab ni. Dia memilih pandangan ini. Ini masalah khilaf. Dan bila sebut masalah khilaf, khilaf ni berlaku di antara pendapat yang sahih dan pendapat yang paling sahih. Itu. Jangan kita faham bila sebut ini masalah khilaf. Bila sebut masalah khilaf, ini pandangan di antara yang sahih dengan tak sahih. Tak betul. Kan? Ada kawan-kawan kita bila sebut masalah khilaf, dia kata ini di antara yang betul, yang sahih dengan yang tak sahih. Salah. Al-Imam Suyuti menyebutkan bahawa bila sebut ini khilaf di kalangan ulama, maka khilaf itu berlaku perbezaan pendapat di antara yang sahih dan yang paling sahih. Jadi kedua-duanya sahih. Khilaf tidak berlaku di antara perkara yang sahih dan yang tak sahih. Tak betul. Dua-dua sahih. Jadi kalau kita nak amal yang mana satu, silakan. Nak amal yang mana satu, tak ada masalah apa. Maka bila mana umat Islam dah mencapai 70 orang, dan kata Dr. Sa'id dalam kitabnya ini, 70 orang itu datang daripada pelbagai latar belakang, menghimpunkan pelbagai kepakaran di kalangan sahabat. Ada ahli perniagaan, ya, ada yang pandai membuat senjata, ada yang pakar strategi dalam peperangan, macam-macam, menghimpunkan pelbagai kepakaran. Di antaranya Sayyidina Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu ta'ala anhu. Khabbab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang cukup pandai buat senjata. Ini ahli, betul-betul pakar dalam bidang buat senjata. Sehingga bila tuan dia tahu bahawa dia peluk Islam dan ikut Nabi SAW, tuan dia ambil pedang yang dia tempur tu, letak dalam api yang panas, sampailah pedang tersebut jadi warna merah menyala. Makna sangat panas. Kalau kena di kulitnya hancur, kulit dan isi. Maka setelah pedang itu diletakkan dalam api sampai merah menyala, maka pedang yang panas itu diletak di atas ubun-ubun kepala Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu. Berasap kepala tuan-tuan. Inilah penyiksaan yang dihadapi oleh para sahabat. Namun mereka tidak berganjak daripada agama Allah walau sebutir padi sedikit pun. Tak berganjak sikit pun. Inilah golongan yang disebut dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, dan mereka yang telah mendahului, golongan yang pertama dan awal dari kalangan kaum muhajirin. Sebab tu mereka ni adalah golongan yang pertama sekali akan tiba di telaga Kautsar Nabi pada hari akhirat nanti. Iaitu seperti yang diriwayatkan dalam Sunan ataupun Al-Jami' Jami' Al-Imam At-Tirmidzi, iaitu sebuah hadis yang Nabi kita bersabda, awwalun nasi wurudan ila haudi yaumal qiyamati fuqara'ul muhajirin.
manusia pertama yang akan sampai di telaga Kautsar aku dan diberi minum daripada air telaga Kautsar. Di antara syafaat Nabi kita yang besar di hari kiamat, telaga Kautsar ni lah. Inna a'tainakal Kautsar. Walaupun Al-Kautsar ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama menterjemahkan Al-Kautsar dengan makna khairatun kathir, kebaikan yang banyak. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad banyak benda baik. Ada pendapat yang menyebut Al-Kautsar ini adalah merupakan telaga, kolam, haud, kolam air, ma'u ahla minal asali, yang airnya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu, cawan-cawannya lebih banyak daripada bilangan bintang di langit. Wa man syariba minhu syarbata ma'in lam nazma'u ba'daha lam yazma'u ba'daha abada. Siapa dapat minum daripada air telaga Kautsar ini walau seteguk sahaja, hilang dahaga selama-lamanya. Ini syafaat yang besar pada hari kiamat. Siapa yang mula-mula sekali sampai di sisi telaga Kautsar dan diberi minum daripada air telaga Kautsar yang mulia ini, fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin, yang fakir, yang ikut hijrah bersama Nabi SAW demi menyelamatkan agama dan iman mereka pada waktu berlakunya perintah hijrah. Sebab tu bila datang perintah hijrah, ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang utama. Seperti siapa? Sayyiduna Suhaibur Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Bila datang perintah hijrah, dia pun nak ikut hijrah sama. Orang Mekah tahan tengah jalan, kamu nak pergi mana Suhaib? Saya nak ikut Nabi Muhammad. Dia waktu tu bawa kekayaan dia ni asal daripada Rom, datang ke Mekah berniaga. Akhirnya berjaya perniagaan dia, jadi orang kaya. Masa dia nak hijrah ikut Nabi ke Madinah, dia bawa bersama dia 7 ekor unta dengan muatan harta kekayaan dia, termasuk emas, perak, itu ini dan sebagainya. Orang kafir Quraisy tahan tengah jalan, kamu nak pergi mana? Saya nak ikut Nabi Muhammad, nak hijrah, nak meninggalkan Mekah. Bila orang Mekah tengok Suhaib ni bawa 7 ekor unta dengan harta benda ni, dia lebih terliok lagi dengan harta benda. Ini sebab tu di zaman kita ni, puak-puak ni lebih kurang sama ya. Puak adik-beradik suku Sakat keturunan Quraisy Mekah ni, yang jenis duk halang kita nak berhijrah, nak beramal dengan agama. Kerana hijrah ni, kalau ikut yang berlaku pada zaman Nabi, tak ada lagi dah. Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Tidak akan ada lagi hijrah setelah berlaku pembukaan kota Makkah tahun 8 Hijrah. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada ialah jihad dan niat. Maknanya kita bersungguh-sungguh mempertahankan Islam, mengamalkan Islam, ya, meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah Ta'ala, dan bersungguh-sungguh beristiqamah nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ini sama pahala dengan hijrah di zaman Nabi SAW. Dan kalau di zaman Nabi itu, hijrah tu dihalang, disekat, umat Islam ditekan sampai berlaku hijrah, maka zaman kita serupa lah. Cuma zaman Nabi dulu yang menghalang, menyekat ni puak-puak kafir. Yang zaman kita ni dua, kafir dan munafik. Kafir ni musuh luar, munafik ni musuh dalam. Musuh dalaman. Faham tak faham ni? Faham. Kuat bukan main. Dulu masa pakai serban lembut nak jawab. Rupanya dia buang serban nak jawab kuat. Watahir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi disekat. Tapi oleh kerana dia tengok Suhaib ni bawa duit, bawa harta, kekayaan, dia lebih terliur lagi dengan harta kekayaan. Kamu nak ikut Muhammad, ya silakan. Tapi kamu pergi selai sepinggang. Kamu kena tinggal semua kekayaan kamu di Mekah. Sanggup kamu buat begitu? Tanya orang kafir Mekah kepada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ni golongan yang utama dalam hijrah. Mereka lah mendapat pahala yang besar, mendapat keampunan, mendapat ridha daripada Allah Ta'ala. Daripada kaya sampai jadi miskin, terpaksa berpisah dengan keluarga, tanah air, meninggalkan harta benda.
Bila Suhaib ditawarkan begitu, kamu boleh ikut Muhammad nak pergi Yathrib, Madinah, boleh, tapi kamu kena tinggal kekayaan kamu. Kamu kena pergi selas pinggang. Sanggup tak sanggup? Suhaib kata kalau macam tu, di rumah banyak lagi, kamu pergi ambil rumah. Ni aku bawa ni sikit je. Kalau kamu nak lagi, kamu pergi rumah, banyak lagi di rumah. No? Dia kata banyak lagi harta aku di rumah kalau kamu nak, asalkan aku dapat pergi bersama dengan Muhammad dan wa ashabah, Muhammad dan sahabat-sahabatnya, apa saja aku akan berikan. Ni ayat 72 Al-Anfal. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, yakni yakin kepada janji Allah, dan orang-orang yang berhijrah dengan harta benda mereka dan juga nyawa mereka. Nah, ini orang-orang yang utama dalam hijrah. Sebab tu bila Suhaib ni sampai di Madinah, Nabi bangun sambut dia. Nabi kata, beruntunglah perniagaanmu wahai Suhaib. Nah, harta benda yang telah kamu gadaikan demi menyelamatkan agama. Sebab tu Dr. Syed Ramadan ketika dia ulas peristiwa ni, dia kata apa? Peristiwa hijrah ini menjadi dalil dan petunjuk yang terang dan jelas bahawa harta benda, nyawa, tanah air tidak ada nilai berbanding dengan agama dan iman. No? Tak ada nilai. Harta benda, wang ringgit, ya biarlah kita ni ada RM1 dalam poket, tapi dalam hati kita penuh dengan iman. Jangan kita duit banyak tapi dalam hati tak ada iman, tak ada rasa sayang pada Islam, tak ada rasa kasih pada agama. Ni saya tengok tu masjid tengah dibangunkan. Jangan biar lama-lama, cepat bagi duit, bagi siap, cepat, malu kau orang. Nah, kita umat Islam terkenal dengan pengorbanan kepada agama. Tanda kata kita sayang agama, kita kena korbankan harta supaya agama kita ni jadi hebat. Kan? Orang bukan Islam boleh buat tempat ibadat mereka bukan main besar, bukan main hebat, bukan main dahsyat lagi. Takkan kita nak buat jenis bangunan Koman Spana? Kontraktor ada sini ke tak? Kontraktor 25% ya? Bukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan marah pula. Kalau marah kena jual. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini cerita. Jadi golongan yang paling utama dalam berhijrah. Jadi kita ni kadang-kadang lebih sayang mata benda dunia, lebih sayang kepada negara daripada agama. Sampai sanggup korban perintah agama, tak nak ikut apa yang agama suruh. Sebab kerana apa? Kerana bunyi dia nak jaga negara. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah, seolah-olah apa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat mendatangkan kerugian kepada Nabi dan para sahabat. Terpaksa tinggal tanah air, terpaksa tinggal semua harta benda, rugi kan? Tapi demi kerana menyelamatkan agama dan iman, kerugian dunia ni tak ada apa nilai. Tak ada. Tinggal semua. Allah Ta'ala kata, tinggal semua. Pergilah kamu kepada tempat yang akan dapat menyelamatkan agama dan iman kamu, kerana agama dan iman lebih bernilai. Zaman kita, tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam ni lebih kena duit daripada kena Tuhan. Betul tak betul? Lebih kena duit daripada kena Tuhan. Cuba kita bagi tahu kata malam ni pukul 7 suku kita akan berbagi duit. Kita akan agihkan duit pukul 7 suku. Muat dah masjid kita sampai keluar-luar tu? Tak muat. Tapi kalau kita mari pukul 7 suku kita mula qamat sembahyang maghrib berjamaah, berapa orang bagi? Adalah 100-200 orang. Tapi kalau kita bagi tahu kata hari ni nak bagi duit seorang RM100 pukul 7 suku, tak muat di masjid ni. Betul tak betul? Tu dalil kata umat Islam hari ni lebih kena duit daripada kena Allah Ta'ala. Bila sampai satu masa umat Islam lebih kena duit daripada kena Allah Ta'ala, inilah zaman Islam itu akan dihina. Umat Islam akan diganyang habis-habisan. Kerana kekuatan umat Islam itu datang daripada iman. Bilal ibn Rabah diseksa. Kita tak boleh bayar kalau kita duduk tempat Bilal. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita duduk di tempat Sayyidina Bilal, kita tak boleh bayar. Kita waktu tu nak jadi macam mana? Sudahlah dia telanjang, maruah hilang, malu, tak pergi cerita lah.
Malu dengan kemaluan, dua-dua sekali. Malu pun malu, kemaluan pun tunjuk pada orang, habis semua bogel. Letak batu besar atas badan, jemur di atas, letak di atas pasir yang panas, terik. Kadang-kadang kata ulama, kita tengok apa yang berlaku pada Sayyidina Bilal ni, kita rasa pedih di hati kita ni. Kalau kita ada pada waktu Bilal tu diseksa, kita akan rasa kesian, kita akan rasa sedih, pedih hati kita tengok Sayyidina Bilal Ibn Rabah diseksa. Tapi Bilal pada waktu dia sedang diseksa, tidak dia rasai melainkan manisnya iman. Sebab tu tak keluar daripada mulut dia melainkan kalimah tauhid. Tak keluar aduh yang sikit pun. Kalau kita, Allah takbir kuat, tapi kalau kena seksa, aduh. Betul tak betul? Aduh sakit. Tolong. Kan? Tapi Sayyidina Bilal tidak keluar daripada mulut dia melainkan kalimah tauhid. Macam botol air lah, besar kau main ni botol air ni, macam nak perli ustaz ni botol air ni. Kalau botol kecil lah tuan-tuan, yang kecil kan, kalau isi air kosong, air mineral, harga RM1, RM1.50, RM2. Tapi kalau botol ni diisi dengan jus, limau, kan, apple, kurma, akan jadi RM5-6, RM7-8. Tapi kalau isi madu Yaman, RM200, RM300. Botol yang sama aja. Kalau isi madu Yaman, RM200-300. Kalau isi minyak oud, minyak gaharu, yang sebotol besar ni RM700-800 yang original. Kalau isi botol besar ni mau RM7-8,000. Betul tak betul? Tapi kalau isi air lengkap, bagi cuma orang tak nak. Kalau botol ni diisi dengan air lengkap, bagi free pun orang tak nak. Kan? Orang kata ni apa ni? Air longkang. Dia buka penutup ni, dia curah ke kepala kita. Air longkang yang hanya, yang busuk, yang kotor, bagi free pun orang tak nak punya, tak ada nilainya. Isi botol yang diisi dengan air longkang. Macam tu diri kita. Dalam hati kita ni, kalau yang terisi iman kepada Allah, maka hati yang diisi iman inilah yang paling mahal di sisi Allah Ta'ala. Faham? Tapi kalau hati itu tak terisi iman, diisi air longkang kalau botol. Kalau hati diisi dengan hubbud dunia, siang malam yang fikir macam mana nak makan, nak isi perut, nak banyakkan duit, yang dicari siang malam adalah dunia, tak pernah fikir soal persiapan untuk akhirat dan sebagainya. Ini lebih kurang macam botol yang diisi dengan air longkang. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah pesan Nabi SAW, bahawa di saat hampir berlakunya kiamat, umat aku akan dilanda dengan kerosakan. Maka hasil daripada dilanda dengan kerosakan itu, ramainya umat aku mati dengan tidak membawa iman. Ramai mati tak bawa iman. Na'udzubillah. Ya. Ada seorang kawan kami belajar di Al-Azhar. Aksiden dekat dengan Tanjung Dawai. Aksiden. Kepala dia ni hampir terburai isi kepala. Ya. Ketika dia jatuh di atas jalan tu, kepala dia pecah kepala. Mulut dia tak berhenti menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih kurang 10 minit sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir dalam kalimah la ilaha illallah. Kita belum tentu. Kan? Kalau tak dibiasakan dengan kalimah tauhid, nanti mati belum tentu boleh menyebut kalimah tauhid. Kalau hidup di dunia ni tidak berasaskan kepada kehidupan tauhid, macam mana nak mati nanti dengan akhirnya kalimah tauhid? Tetapi kalau hidup kita ni di atas tuntutan kalimah tauhid, insya-Allah Allah akan bantu di hujung usia mati dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, bila datang saja perintah hijrah, golongan yang dimaafkan. Ayat 98, 99 suratul Nisa. Dari kalangan orang perempuan, orang tua-tua, orang muda-muda, anak-anak kecil,
Dan mereka yang uzur, ya dibenarkan, dimaafkan kalau tidak berhijrah. Sebab tu ada satu kisah yang berlaku pada sahabat Nabi kita yang bernama Sayyiduna Habib ibn Damrah Al-Laythi radhiyallahu anhu. Sayyiduna Habib ini, tuan-tuan sekalian, dia dah tua sangat-sangat dan uzur sangat-sangat. Bila datang perintah hijrah, dia perintahkan anak-anak dia usung dia di atas usungan. Punya semangat nak ikut Nabi ke Madinah. Tapi bila sampai di Tan'im, bukan jauh mana, sampai di Tan'im, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dia mati di Tan'im. Kata para sahabat, alangkah bagusnya kalau Habib ni mati di Madinah, tentu dia dapat pahala hijrah. Maka dengan sebab itu turun ayat Quran khusus menyatakan bahawa mereka yang keluar daripada Mekah dengan niat untuk hijrah, walaupun belum sampai di Madinah, mati di tengah jalan, tetap mendapat pahala hijrah. Batu kita tu yang Nabi pesan, hijrah meninggalkan Mekah, Madinah dah tak ada lagi dah, kecuali jihad dan niat. Itu yang kekal sampai hari kiamat. Sebab bila kita keluar daripada rumah kita, datang majlis ilmu dengan niat untuk mengistiqamahkan hijrah kita. Kita semua ni orang hijrah belakang ni, bukan daripada kecil jadi alim gini, bukan daripada kecil jadi soleh gini, kan? Dulu kita pun jenis mazhab kerih dua. Tapi sejak kita mula belajar, duduk dalam majlis ilmu, kita berubah. Orang ni manusia ni tuan-tuan, kalau dia mari majlis ilmu, dia mesti berubah lah. Dia mesti berubah. Kalau dia hadir majlis ilmu, lepas dia keluar dari majlis ilmu tak ada perubahan, ini tak betul. Mesti berubah. Lepas tu kawan-kawan kalau dia tengok kita dah mula ke masjid, kan? Dia kata dia tengok kita, dia kata aku tengok hang ni pelik. Kan? Pelik aku tengok hang ni, dia kata. Dia kata dulu maghrib macam ni kita duduk lepak sama-sama di kedai. Ni dia kata pukul 6 dah sibuk nak balik. Nak ke mana? Nak siap-siap ke masjid. Maghrib di masjid, isyak di masjid, subuh di masjid, zuhur, asar di masjid. Aku tengok hal ni macam nak mati esok lusa. Pasal dah mula dekat dengan masjid. Pelik tengok kamu. Tapi dia kata tak apalah, kalau hang rajin ke masjid pun aku nak pesan satu benda, dia kata. Ingat pesan aku ni baik-baik. Dia kata. Kan? Anak pergi masjid pun tak apa, tapi nak pesan satu benda. Kita pun tanya apa dia benda nak pesan. Dia kata walaupun sekarang dah rajin ke masjid, selalu hadir majlis ilmu, aku minta satulah, jangan berubah lah, dia kata. Dia pesan kita jangan berubah. Dia kata ingat kita ni dulu kini selamanya. Betul tak dia pesan gitu? Aku risau ni, dia risau tengok kita. Kita pun kata aku ni menghargai lah, sebab hang suka ambil berat pada aku. Tanda kita ni sahabat baik lah. InsyaAllah lah aku pun tak akan berubah. Janji tak akan berubah. Kita tu faham kot lain, dia faham kot lain. Dia kata jangan berubah lah. Kita kata dah tak berubah, kita tetap kawan sampai bila-bila. Walaupun aku dah jadi orang masjid, hang tetap lagi jadi geng-geng Hizbus Syaitan ni. Tak apa, kita masih kawan, kata dia. Aku tak akan berubah, aku tetap macam dulu. Aku akan ingat di sinilah lahirnya sebuah cinta. Betul tak betul? Yang dia maksudkan tu benda lain. Sebab dia tahu kebanyakan kawan-kawan bila datang saja ke masjid mesti berubah. Mesti akan jadi orang-orang yang akan menyokong perjuangan Islam. Orang yang akan kasih dan sayang kepada Islam. Betul tak betul? Dia akan berubah. Tak ada orang bila hadir majlis ilmu macam tu je. Sebab tu kita bila hadir majlis ilmu, kalau kita nak istiqamah dengan hijrah kita ni, kita kena ada 3 niat. Kata ulama, niat kita keluar dari rumah tu niat apa? 3 niat. Niat yang pertama, kita hadir majlis ilmu untuk apa? Tashihul aqidah, untuk membetulkan akidah dan keyakinan kita. Sebab tu kita bila mari masjid, masuk majlis ilmu, kita kena penuh dengan sangka baik. Apa maksud penuh dengan sangka baik? Kita datang nak duduk belajar, duduk dalam majlis ilmu. Apa yang guru kita ajar dalam majlis ilmu ni, kita kena anggap ini nasihat untuk kebaikan kita.
baru kita boleh berubah. Keyakinan kita akan berubah, akidah kita akan berubah. Nah, dulu kita ni faham Islam ni semayang saja, puasa, zakat, haji. Rupanya Islam ni syumul, merangkumi semua perkara. Dulu kita punya i'tiqad politik tak boleh campur dengan agama. Bila kita mari mengaji, orang baru tahu politik mesti dipandu oleh agama. Kalau politik tidak dipandu oleh agama, punah, rosak habis. Betul tak betul? Hari ini yang rosak ni sebab apa? Kerana politik, orang yang memerintah tidak ambil perkiraan agama, tak ambil kira dosa pahala. Dia ingat bila dia ada kuasa, boleh buat belakang, boleh buat belakang, boleh luluh belakang. Hak halal jadi haram, hak haram jadi halal. Berlaku tak? Berlaku. Sebab tu agenda musuh ni kita kena betul-betul waspada. Baru ni hak program sentuh anjing, tu agenda musuh dah tu. Program sentuh anjing tu, I want to touch apa? Dog tu. Itu agenda musuh. Kan? Kita tengok macam-macam. Ada satu puak kan, bila buat program sentuh anjing, dia kata apa? Dia kata ini bagus, ini menunjukkan Islam ni terbuka, kan? Bukan berdosa kalau tak ikut pandangan mazhab Syafi'i pun. Islam ni luar, pendapat ni luar. Bagus, program sentuh anjing ni bagus, memberikan imej yang baik kepada Islam. Tapi puak yang sama, bila kita buat program selawat, program qasidah, puji Nabi, rimpun dengan ulama-ulama, hari ini program dia macam mana pula? Hari ini bid'ah, ini syirik, ini puja Nabi, ini melampau, ini ekstrim. Mari program sentuh anjing, bagus. Ada tak puak ni? Ada tak? Dalam ni pun ada ni. Minta maaf cakap. Nah, ni dia jenis panggil manusia yang tak makan nasi tapi makan batu. Tak boleh fikir. Kita ni nak tentang, nak lawan, biar benda muka. Kan? Puji Nabi, selawat beramai-ramai ni muka di mana? Mana muka? Kalau kita nak lawan, nak tentang pun kena sok terang-terang kata muka, baru boleh tentang. Faham tak faham? Masuk insya-Allah. Ha? Nak azan? Azan. Tak bagi tahu sebenarnya. Bagi tahu nak azan. Daripada sirah Nabi kita, tadi kita sebutkan bahawa Islam akan berdepan dengan dua jenis musuh. Daripada luar, orang kafir. Dari dalam, munafik. Kalau zaman Nabi dulu di Mekah, zaman Mekah yang merancang menentang Nabi, orang kafir. Sampai di Madinah yang turut menjatuhkan Nabi, nak jatuhkan Nabi, golongan munafik. Yang sembahyang di belakang Nabi, yang mengaku Islam, bahkan ikut berperang bersama Nabi SAW. Bagi kita kena waspada dengan perancangan jahat musuh-musuh agama. Tujuannya hanyalah semata-mata untuk nak apa? Nak mengikis rasa sayang kita kepada agama, sensitivity terhadap agama. Contoh kita buat tadi, macam cerita program tu lah, program sentuh anjing. Nak pegang anjing ni tuan-tuan, tak payah buat majlis, pegang je lah. Kan awak nak pegang anjing, tak payah buat majlis. Ni sebab buat majlis, buat program nak pegang anjing. Mari kita ramai-ramai pegang anjing. Apa tujuan? Himpun orang ramai-ramai, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bukan sakat himpun orang ramai-ramai, sebelum tu buat poster itu, ini kempen nak ajak mari program nak sentuh anjing. Saya teringat kita Tok Guru lama-lama selalu sebut, peringat kita bahawa bermulanya dosa yang besar-besar itu adalah bermula daripada meremehkan dosa yang kecil-kecil. Betul tak betul?
Bila kita mula meringankan dosa-dosa kecil, lama kelamaan kita akan terlibat dengan dosa besar. Nah, asalnya apa? Terlibat dengan dosa kecil, lama kelamaan terlibat dengan dosa besar. Bila dah mula rasa meringankan, meremehkan, rasa tak bersalah buat dosa kecil, akhirnya akan jadi buat dosa besar pun dah biasa dah. Dan ini tujuan adalah untuk nak masukkan jarum Islam liberal, bahawa Islam ni agama yang sama je dengan agama lain, tidak ada perbezaan. Agama lain boleh sentuh anjing, kita boleh sentuh anjing dengan alasan nak buang rasa takut kepada anjing. Siapa yang takut ke anjing ni? Tak takut, geli geleman aja. Kan? Jadi yang keduanya, yang berikutnya alasannya apa? Nak belajar sama. Nak belajar sama tidak semesti kita pegang anjing. Macam kita belajar kitab fiqh dalam masjid kita ni, kan? Minggu depan Tok Guru akan masuk bab baru, iaitu babun nikah. Yang mana belum nikah jangan mari minggu depan. Hanya hak nikah dah saja boleh belajar. Yang belum nikah jangan belajar bab nikah, kerana tak boleh. Syarat mesti yang dah menikah baru boleh belajar babun nikah daripada kitab fiqh. Tak betul. Tapi ada agenda lain yang sedang disusun oleh musuh-musuh agama, kan? Walaupun mazhab Syafi'i saja yang mengatakan bahawa anjing ni najis belaka, 3 mazhab yang berbaki air liur saja. Tapi bila kamu pegang anjing, kamu belai anjing, takkan anjing tu tak jilat kamu? Nampak tak? Nak mengikis sensitiviti mazhab gitu gini, semuanya nak membawa kepada apa? Nak buang rasa sayang pada agama dan sensitiviti terhadap benda-benda yang sensitif dalam agama ni, cuba nak dikikis sedikit demi sedikit. Ini perancangan jahat musuh. Dan golongan ketiga yang terakhir dalam hijrah ialah golongan yang tak nak hijrah sebab termakan budi. Ni puak-puak makan berim ni. Nah, hak jenis termakan budi dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tak nak hijrah kerana malu-alah sebab dah termakan budi, ya, tak nak hijrah bersama Nabi. Golongan ini Allah Ta'ala turunkan ayat suruh mereka bertaubat. Kalau mereka tak nak bertaubat, mereka dijanjikan siksaan yang berat di hari akhirat. Kemudian yang seterusnya, dalam masa yang singkat, hijrah Nabi kita tak sama dengan hijrah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini penting. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kenapa Nabi tak berhijrah macam Sayyidina Umar berhijrah? Sayyidina Umar ni hijrah cara berani, Nabi ni seolah-olahnya hijrah cara penakut. Perasan tak? Sayyidina Umar bila berhijrah terang-terang, dia bawa tongkat, dia bawa pedang, dia bawa anak panah, dia bawa barang-barang dia. Dia pergi ke Baitullah, dia tawaf di Baitullah 7 kali tawaf, 7 kali pusing. Dia semayang di belakang makam Ibrahim. Dia bangun berucap di hadapan puak-puak Quraisy yang duk tengok dia. Tuan tahu dia kata apa? Dia kata ni syahatil wujuh. Ni muka-muka yang semuanya akan dikalahkan oleh Allah Ta'ala belakang. Dia tunjuk seorang-seorang. Ni muka-muka hampa ni Allah Ta'ala akan kalahkan hampa suatu hari nanti. Hampa ni sebenarnya penakut, kata Umar. Dan Allah Ta'ala akan mengalahkan kamu semua, kata Umar. Siapa yang nak anak dia jadi yatim, bini dia jadi janda, tunggu aku di belakang bukit tu. Seorang tak gitu. Terang-terang dia hijrah. Ni jenis yang bila beli harakah tidak sembunyi dalam baju. Minta maaf, buat contoh. Dia keluar secara spontan contohnya, tidak dirancang. Hak jenis balik harakah tidak sembunyi dalam baju. Bukan takat sembunyi dalam baju, letak bawah ketiak, dalam baju bawah ketiak. Ni jenis lagu Matahir ni. Matahir ni pergi Mekah umrah dengan saya, sepanjang jalan takbir. Ni sampai immigration takbir saya sebenarnya takut. Saya kata, bang, berhentilah sikit takbir tu. Saya kata takut nanti tak sampai ke Mekah pula kita, kena tangkap. Naik atas kapal terbang 5 minit takbir, 5 minit takbir, pening tuan-tuan sekalian. Cerita saya bersahabat dengan Matahir ni lama ni. Banyak kawan-kawan saya yang saya mari hari ni semua dah sembahyang duduk, sembahyang atas kerusi dulu sembahyang ya. Dulu masa saya duduk lama tak mari kan. Dulu ni sembahyang duduk atas kerusi, berdiri elok. Mari hari ni tengok 2-3 orang sembahyang atas kerusi, sembahyang duduk bawah. Mana lama tak mari. Makna lama tak mari sampai kawan-kawan pun dah habis sakit wak saraf belakang dah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kadang-kadang timbul persoalan sebab apa hijrah Nabi tidak sama seperti hijrah Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka jawab Dr. Sa'id Ramadan dari kitab Fiqh Sirah, jawapannya, kerana Sayyidina Umar itu hijrahnya hijrah peribadi. Adapun hijrah Nabi ini adalah hijrah agama, hijrah syariat. Maksudnya bukannya kita nak kata hijrah Sayyidina Umar itu peribadi dia, bukan diperintah oleh agama. Dalam hakikat seperintah hijrah itu perintah daripada Allah. Tapi Umar bebas nak hijrah macam mana. Dia nak pergi bila, dia nak buat macam mana, apa plan dia, terpulang. Tetapi Nabi tidak boleh sesuka hati, kerana setiap gerak-geri Nabi adalah merupakan sumber kepada akidah dan syariat Islam. Kalaulah hijrah itu tuan-tuan yang sebenarnya macam hijrah Sayyidina Umar, Nabi pun kata siapa-siapa yang nak hijrah yang sebenar adalah seperti hijrahnya Umar. Tuan-tuan, tak boleh. Ini bukan agama. Ini bukan agama. Macam setengah-setengah orang hari ini mendakwa berjihad, berjuang, menegakkan daulah, menegakkan negara Islam. Tapi bila berdepan dengan musuh, sembelih musuh hidup-hidup. Islam tidak ajar sembelih musuh. Nabi SAW bila berlaku Fathu Makkah tahun 8 Hijrah, Nabi tidak sembelih puak-puak Quraisy yang jauh lebih jahat perbuatan mereka kepada Nabi. Nabi maafkan mereka. Tapi kalau kita mengaku kita berjihad, tegak daulah, itu ini dan sebagainya, tapi dengan musuh sembelih hidup-hidup, ini bukan daripada agama. Kalaulah Nabi kata hijrah itu yang terbaik adalah seperti yang Umar buat, ini bukan agama. Sebab tu Allah yang amat mengetahui, yang amat bijaksana. Nabi diperintahkan mengambil segala ikhtiar dan sebab yang terfikir di akal manusia. Sebab tu bila nak hijrah, Nabi tunggu perintah daripada Allah. Sayyidina Abu Bakar katanya, bila lagi kita nak hijrah ni ya Rasulullah? Tunggu, kata Nabi, tunggu. Sehingga suatu hari Nabi keluar daripada rumah baginda pada waktu matahari rembang di atas kepala, panas yang sangat-sangat. Pada waktu ni orang Arab tak akan keluar daripada rumah. Waktu tu Nabi keluar berkelumbur pergi melaut di rumah Abu Bakar. Abu Bakar dengar untuk melaut di luar, dengar betul suara Nabi. Kata Abu Bakar, tentulah ada urusan yang sangat penting pada hari ini. Nabi tak pernah datang waktu ni. Bila buka pintu, Nabi kata, Umar, Abu Bakar, jom kita sembang di luar. Abu Bakar kata, tak apa ya Rasulullah, yang dalam rumah ni semua keluarga engkau belakang. Mana dia jamin tidak akan bocor rahsia. Maka kata Nabi, wahai Abu Bakar, kita diizinkan untuk hijrah. Abu Bakar kata, as-suhbatu ya Rasulullah, adakah saya yang dipilih menjadi temanmu? Nabi kata, kamu dipilih untuk menjadi teman saya. Menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini manusia yang dikafirkan oleh Syiah, yang dituduh oleh Syiah berpakat dengan Aisyah untuk meracuni Nabi SAW. Kalau tuan-tuan balik baca ayat hijrah surah Taubah ayat 40, kalau tak silap saya, ketika Allah Ta'ala menceritakan hijrah Nabi, Allah Ta'ala kata, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ingatlah, kalau kamu enggan menolong Nabi kami Muhammad, kami akan menolong dengan kekuatan dan kekuasaan kami. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Ingatlah ketika mereka dikeluarkan daripada Mekah oleh orang-orang kafir, dihalau keluar dalam hal keadaan ditemani mereka berdua, dalam hal keadaan mereka berdua keluar daripada Mekah. Yang kedua tu siapa? Yang kedua selain Nabi, siapa dia? Ali, Osman, Jibril? Bukan. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar. Idhuma fil ghar, idhuma. Orang belajar bahasa Arab tahu domir ni. Kan? Ketika kedua-duanya fil ghar, berada dalam gua. Kedua-duanya itu siapa? Kedua daripada Nabi, Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, ketika mana Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Sahabatnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dalam satu ayat 3 kali dah sebut. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana. Patut Nabi kata innallaha ma'i, innallaha ma'i, ma'i ana. Tapi Nabi tak kata innallaha ma'i, innallaha ma'ana, ana wa anta ya Abu Bakar. Patut Nabi kata jangan sedih Abu Bakar, jangan takut, Allah itu, aku nabinya, aku kekasihnya,
Aku pesuruhnya di atas muka bumi. Kamu nak takut apa? Allah mesti bersama dengan aku. Tapi Nabi tak kata Allah Ta'ala bersama dengan aku. Nabi kata Allah Ta'ala bersama dengan kita dua. Inilah hakikat kemuliaan Abu Bakar yang sebenarnya. Nabi mengakui sejak di dunia belum mati lagi, kita akan bersama, wahai Abu Bakar. Faham baik ayat tu? Bersama tu bukan takat di dunia, bersama dari dunia sampai akhirat. Innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah Ta'ala datangkan ketenangan ke dalam hatinya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah Ta'ala menolong mereka, Nabi kita Muhammad dan juga sahabatnya itu, dengan tentera yang tak dapat dilihat oleh mata. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Sehinggalah kalimat kafir itu serendah-rendahnya dan diangkat setinggi-tingginya kalimah Islam. Sebab tu perjuangan Islam walaupun belum diberi kemenangan, dia adalah perjuangan yang tinggi, melebihi semua jenis perjuangan yang lain yang wujud di atas muka bumi. Ni kita kena yakin. Ni dalam hati duk teraddud lagi. Betul dia kata perjuangan Islam ni perjuangan yang hebat, perjuangan yang tinggi. Tu ayat Quran terang-terang. Hang bodoh pekak tak erti baca. Allah menjadikan kalimat kafir itu di bawah, kalimat Allah tu tinggi. Maka mana-mana perkara yang diasaskan di atas kalimatullah tinggi belaka. Kan? Tu. Sebab tu bila Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, berdepan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, berdepan dengan kekuasaan Fir'aun, Allah Ta'ala kata apa pada Nabi Musa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Musa, kamu jangan merasa hina bila berdepan dengan Fir'aun. Jangan kamu merasa sedih dengan bilangan kamu yang sedikit, kekuatan kamu yang tak setara mana bila berdepan dengan Fir'aun. Sebab apa? Wa antumul a'laun. Kamulah yang tinggi, wahai Musa. Perjuanganmu tinggi, jihadmu tinggi, kerja buatmu tinggi. Syarat kamu kena beriman, kamu kena yakin. Kan? Jangan terjun daripada bahtera perjuangan. Jangan terjun kapal. Dan jangan buat kerja duk tebuk kapal ni dari dalam. Sampai nak tenggelam dah bahtera perjuangan ni dengan sebab kerja buat kamu yang jahat ni. Faham tak faham? Faham apa? Biar kapal tak. Jangan terjun daripada bahtera perjuangan. Walaupun bahtera perjuangan ni dibadai dengan ombak, nampak macam nak tenggelam, nak terbalik, dia tak akan terbalik kerana dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Nampak tu macam lemah, nampak macam nak ditipu kekalahan yang teruk, nampak macam nak terbalik dah, dia tak akan terbalik sebab dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Ni mesti menjadi keimanan. Sebab tu Nabi bila nak hijrah, you Abu Bakar, dan Abu Bakar menyusun semua strategi. Bukan tak apa ya Rasulullah, Nuh ada 2 ekor unta duduk di luar, pilih apa mana kamu nak naik. Nabi kata boleh, aku pilih, lakin bithaman, tapi unta yang aku nak naik ni mesti aku bayar, aku tak nak free. Nabi kata. Tuan-tuan tengok betapa halus pengajaran Nabi. Nabi ni mualliman wa murabbiyan wa mursyidan. Nabi sebagai guru, Nabi sebagai pendidik, Nabi sebagai pembimbing. Aku tak nak free. Kenderaan yang aku nak naik, unta yang aku nak naik ni aku nak bayar pada kamu. Sebut berapa harga. Ini Nabi nak ajar kita. Nabi pun nakkan pahala hijrah. Nabi pun nak habuan daripada pengorbanan dan perjuangan. Ni kita kalau keluar pagi-pagi lepas kuliah subuh, pergi kawan-kawan ajak minum, makan teh tarik, roti canai, semua kawan-kawan bayar. Tiap-tiap kali kalau pergi makan tak pernah bayar, semua kawan-kawan bayar belakang. Cubalah bayar sekali lah. Allahu Akbar. Saya pemerah muka ni. Selalu buat panggil begini. Kita makan, kawan bayar kita makan. Berat. Ni tak ikut sunnah Nabi SAW. Nabi kata boleh, tapi yang nak jadi kenderaan saya nak ke Madinah, saya nak bayar sendiri. Nabi kata bisa.
Allahu Akbar. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Abu Bakar pun atur Abdullah, anak dia Abdullah bin Abi Bakar, akan bertugas mengambil maklumat di Mekah. Sentiasa update maklumat terkini. Apa perancangan jahat musyrik Quraisy, kerajaan Mekah. Petang-petang dia akan pergi naik atas Gua Thur sampaikan maklumat. Umair bin Fuhairah, orang suruhan Sayyidina Abu Bakar, bertugas mengembala kambing di atas tapak kaki yang dilalui oleh Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar untuk menutupi tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar. Jangan sampai diketahui oleh Quraisy, oleh orang kafir Mekah. Kemudiannya Asma dengan Aisyah, dua orang wanita yang kata Dr. Syahir Ramadan dalam kitabnya, orang perempuan pun tidak terkecuali daripada mesti melibatkan diri dalam kerja-kerja menegakkan agama Allah Ta'ala. Tak terkecuali. Kalau dikecualikan, tentu Nabi tak izin. Tetapi Nabi memuji Sayyidatina Asma, Zatun Nitaqain, seorang wanita yang gigih membantu perjuangan Nabi waktu Sarah mengandung. Dia ambil satu kain perikat pinggang, ikat pinggang kejap-kejap, takut keluar anak. Nak naik bukit tu, nak naik gunung Sur yang tinggi. Satu kain perikat lagi untuk mengisi makanan dia dengan adik dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ini disusun. Nabi pula tak terus ke Madinah. Nabi pusing dulu, pergi sembunyi atas gua biar bertenang dulu 3 hari. Dan menurut pendapat yang terkuat, kata Dr. Syahir Ramadan dalam Fiqh Sirah ni, Nabi keluar daripada Mekah 2 Rabiul Awal. Jadi kenapa tak dijadikan Rabiul Awal bulan pertama hijrah, Ustaz? Ini adalah ijtihad kesepakatan para sahabat. Muharram tu dijadikan sebagai bulan pertama di dalam kalender Islam di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu jawapannya. Ya. Pergi sembunyi dulu, bagi tenang dulu. Abu Bakar masuk dalam gua, bersih gua semua siap, tak ada bahaya masuk ya Rasulullah. Ni punya baik layanan Pak Mentua. Abu Bakar ni Pak Mentua Nabi. Sebab apa Abu Bakar layan Nabi baik-baik? Menantu dia first class. Ni menantu macam setan. Nak layan baik-baik macam mana? Tahu tak tu? Kalau menantu macam Sabri ni, macam Fendi, boleh lah kira. Boleh lah teratur. Terang ni boleh lah. Nak cari setera mana lagi? Menantu akhir zaman. Ya. Mesti Pak Betul layan baik. Ni macam tu juga Abu Bakar layan Nabi. Koyak semua kain perikat pinggang, tutup lubang-lubang dalam gua tu. Tak nak ada binatang bisa keluar gigit Nabi. Sampai satu lubang tak nak tutup dah. Tak ada kain dah. Tutup dengan tapak kaki. Nabi masuk-masuk terus rebah penat dah. Terus letak kepala atas paha Sayyidina Abu Bakar, tertidur. Datang binatang bisa gigit kaki Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahan, tak bergerak, tak mau bagi Nabi terganggu rehat. Punya adab tingginya Abu Bakar dengan Nabi. Macam kita lah, sebelum Tok Guru duduk, kita kena duduk dulu. Ni Tok Guru duduk nak mula mengajar kita, tak mula lagi. Assalamualaikum, tak duduk lagi. Sebelum Tok Guru duduk, kita kena duduk dulu. Lagi Tok Guru tak bangun, kita jangan bangun. Faham tak faham? Kalau dia mengajar tak buka soalan, jangan sibuk nak tanya soalan. Saya ada satu masjid di Kuala Lumpur, di Selangor ni. Tak mau sebut masjid mana. Kalau pergi ceramah masjid tu aja, kita kata sekianlah. Kemudian Ustaz, ni nak tanya satu soalan. Abang tu lah saya naik lemah perut. Dan dia kalau setiap kali tanya soalan, mesti soalan hak nak cari gaduh balah dengan orang. Soalan nak cari gaduh berkelahi dengan orang. Kan? Bila ustaz tak buka soalan, jangan sibuk nak tanya. Kecuali dia kata, tuan-tuan ada apa nak tanya? Baru kita tanya. Ini dia tak buka soalan, nak berhenti dah. Kan? Kita tak boleh. Faham tak? Isteri-isteri di rumah, suami mari, tiba-tiba mari duduk tengok filem apa ni. Nampak best kan? Anak-anak semua duduk. Kan? Suami mari duduk sebelah. Kan? Isteri tanya, abang nak duduk? Tak usah lah tanya soalan bodoh gitu. Kan? Tu tanya abang nak duduk? Mestilah kawan tu nak duduk.
Suruhlah anak-anak bangunkan seorang, daripada tak nak kacau anak-anak. Kan kita sendiri bangun bagi suami duduk. Ni kita tanya, abang nak duduk? Kan? Filem pula bukan main best lagi, Madu 3. Tentulah kawan tu nak duduk. Betul tak betul? Ini ada. Sehingga bila terlalu sakit, meleleh air mata Sayyidina Abu Bakar, menitik di atas pipi Nabi, terjaga Nabi. Nabi kata, hulurkan kaki kamu yang digigit binatang berbisa. Nabi ludah tempat yang digigit tersebut, sembuh pada waktu itu juga. Ini adalah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi walaupun mengambil segala sebab dan ikhtiar, perancangan yang cukup teliti, ubah kafir musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Setengah-setengah kitab dia baca Uraiqad. Uraiqad boleh, Uraiqid boleh. Nah, kafir musyrik yang belum Islam tapi amat pakar jalan nak ke Madinah, diubah supaya menunjukkan jalan yang bukan jalan biasa, jalan yang melalui pesisiran pantai, menjadi dalil bahawa kita ni boleh kita minta tolong orang kafir yang kita percaya. Jangan kita minta tolong dengan orang kafir yang kita tak percaya. Kita kena minta tolong pada orang kafir yang kita percaya, yang boleh harap, yang boleh membantu matlamat perjuangan yang sama. Tak ada masalah pun. Nampak tak? Sembunyi dalam gua. Dan dalil kata Nabi tidak bergantung kepada perancangan, tapi bergantung kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia hijrah. Ya, dia gagah, dia kuat. Siapa berani buat dia? Siapa berani sentuh dia? Kan? Dulu pun dia gangster. Siapa berani buat dia? Nabi SAW bila hijrah nak ajak umat buat apa pun mesti berikhtiar, mesti merancang, mesti menyusun. Tapi Nabi tak pernah bergantung pada perancangan, tak pernah bergantung pada strategi, tapi bergantung pada Allah. Walaupun nampak strategi itu macam merugikan, orang kata tak erti politik, tak erti bacaan politik, tak pandai politik, tak apa, asalkan bertindak mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut perintah agama, mengikut keputusan-keputusan syarak. Jangan kita buat benda-benda keputusan-keputusan yang bercanggah dengan agama kerana nakkan kepada kemenangan, kejayaan strategi kita. Tak boleh. Bila berdepan dengan musuh, fa'in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ni Tuhan kata. Kalau musuh kamu cenderung kepada perdamaian, maka terimalah perdamaian itu. Nanti dia berkhianat kita, ustaz, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Itu contoh ayat. Kita nak begini, tapi agama kata tak boleh begini. Kita tak setuju kerana kita tak mengetahui apa yang diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala. Lepas tak faham? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalil kata Nabi tak bergantung pada perancangan dan strategi, bergantung pula pada Allah. Bila mana puak-puak Quraisy ni sampai depan pintu gua, tapak kaki betih Quraisy ni nampak pergi mari depan pintu gua. Umar ni, Sayyidina Abu Bakar ni tak boleh duduk dah. Punya gelisah sampai dia kata, ya Rasulullah, kalau mereka tundukkan pandangan mereka sedikit saja, mereka akan nampak kita. Cuma orang Mekah tak sangka Nabi ada dalam gua tu, sebab laba-laba bersarang dan tak terkoyak sarang tu. Ini semua perancangan Allah. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, bila Abu Bakar gelisah ni lah Nabi berkata kepada Abu Bakar. Tuan-tuan nampak Nabi waktu tengah duduk kelang kabut dalam gua, Nabi sempat mengajar, mendidik, membimbing umat. Nabi kata, ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini wallahu thalithuhuma. Apakah agaknya sangkaanmu wahai Abu Bakar, padahal keadaan kita berdua menyusun, merancang, tetapi yang ketiganya adalah Allah bersama kita. Tenang Abu Bakar. Jadi hijrah ini syarat dengan pengajaran. Tapi yang saya nak tutup kuliah pada malam ni dengan kisah Suraqah bin Malik. Suraqah bila dia dapat kejar Nabi, ringkas cerita, 2 kaki kuda dia terbenam dalam pasir itu 2 kali. Dia sebab kuda dia kali yang pertama tu naik,
Pergi lagi nak terkam Nabi, sekali lagi terbenam, 2 kali terbenam. Dan tiba-tiba dia nampak kepulan awan, kepulan asap, kepulan awan yang tebal macam puting beliung, yang menyebabkan dia rasa takut, menggigil. Itu sebenarnya malaikat. Ini cerita dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Bila dia dekat dengan Nabi, Nabi kata aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Apa galang gantinya? Apa Suraqah tadi? Ambil semua bekalan yang saya bawa. Nabi kata tak, aku tak mau bekalan kamu, air kamu, makanan kamu, aku tak nak. Aku nak satu, rahsiakan pertemuan kita pada hari. Jangan sampai orang Mekah tahu. Nabi kata okey, tak apa. Dan dia tak masuk Islam masa tu. Dia masuk Islam tahun 8 Hijrah, waktu peristiwa Sulh Hudaybiyah. Nabi kata, wahai Suraqah, akan ku kalungkan kedua lenganmu, 2 gelang tangan Kisra, Raja Parsi Iran sekarang. Akan ku kalungkan kedua lenganmu ini 2 gelang tangan Kisra. Waktu tu tuan-tuan, Nabi belum sampai di Quba pun, tapi dah janji dah bahawa kami akan mengalahkan Parsi. 2 gelang tangan Raja Parsi aku akan bubuh di gelang di 2 tangan kamu. Tuan-tuan nampak betapa yakinnya Nabi dengan kemenangan Islam. Betapa Nabi yakin bahawa masa depan adalah milik Islam. Walaupun umat Islam tak sampai 100 orang lagi pada masa itu, Nabi yakin Islam ni agama Allah, Islam akan diberi kemenangan. Sebab tu kita semua kena yakin dengan perjuangan Islam. Walaupun lah nampak Islam macam lemah, tak kuat, tak menang. Kalau tidak menang di zaman kita, di zaman anak cucu kita, insya-Allah, dengan berkat perjuangan dan pengorbanan kita pada hari ini. Yang penting kita kena berjuang, kita kena berkorban, kita kena bersabar di atas jalan dakwah, kena istiqamah. Nabi dah yakin. Dan di zaman Sayyidina Umar tu, baru Islam mengalahkan Parsi. Di saat Umar nak memakaikan gelang Kisra tu ke tangan Suraqah, Umar kata alhamdulillahilladzi salabahuma, segala puji bagi Allah yang mencabut kedua gelang tangan ini daripada tangan Kisra, dan hari ini kupakaikan kepada tangan Suraqah bin Malik sebagai membenarkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku 22 tahun setelah Nabi berjanji kepada Suraqah bin Malik. Lebih kurang lah tuan-tuan sekalian, lebih kurang sejarah. Baru bila kita mengenang hijrah Nabi kita, yang paling kita nak kena faham ialah menghayati semangat pengorbanan dan perjuangan serta hijrah Nabi dalam konteks hari ini. Kan? Kita nak hantar anak-anak kita ngaji sekolah agama. Oh, bukan kecil cabaran dia. Anak dapat UPSA 5A, buat keputusan nak hantar masuk pondok dia hafal Quran. Tuan-tuan tunggu tengok mak saudara, pak saudara dia mari berimpun penuh rumah. Kan? Mak lang, mak long, mak cik, mak su, pak ngah, pak cak, pak nak, semua mana tu. Aku dengar cerita kata anak hang dapat 5A PSR, betul. Alhamdulillah ada bangga. Dengar kata nak hantar masuk pondok hafal Quran, betul. Hang gila. Budak dapat 5A patut hang hantar lah masuk MRSM ke MCKK ke mana-mana sekolah asrama. Ni hang nak hantar dia masuk pondok hafal Quran, dia nak makan apa esok? Budak ngaji sekolah agama, mana ada masa depan? Hang ni tak cerdik, hantarlah dia jadi arkitek ke, engineer ke, doktor ke. Esok hang juga yang senang, dia dah gaji besar, hang boleh tumpang sama makan, duk kira mentah ke darah dia puak ni, tak ada kira lain punya. Kita jangan sampai hina macam tu. Bahkan kita kena yakin, meyakinkan keluarga kita, anak cucu kita bahawa kita akan berjaya dengan agama. Macam Nabi yakin saat menjanjikan gelang tangan Kaisar kepada Kisra, kepada Suraqah bin Malik. Kalau kita nak cerita hijrah, kita kena buat program sehari 2 hari, ambil satu sampai selesai. Tapi cara paling mudah, minta ustaz-ustaz kita ada mari kuliah tiap-tiap malam tu sebut sikit-sikit. Malam ni saya sebut dekat ni, minta telefon hello ustaz, malam esok sebut 10 minit sambungan cerita hak yang tu. Malam lusa pula sambung lagi, sambung sampai selesai. Sampai selesai semua iktibar dan ibrah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali itulah
Tuan-tuan dan puan-puan, tazkirah pada malam ni, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya mohon minta diri dulu. Ada urusan negara. Saya walaupun bukan Perdana Menteri, saya ada urusan negara yang perlu diselesaikan. Jadi saya minta diri dulu. Semoga Allah Ta'ala merahmati, memberkati, mengampuni dosa-dosa kita berkat pertemuan kita pada malam ini. Dan kita berdoa selalu pada Allah, minta Allah Ta'ala berikan kepada kita hati yang sayang dan kasih kepada Allah dan Rasul, serta suburkan dalam hati kita rasa sayang dan cinta kepada agama, sampai kita jadi seperti sahabat-sahabat yang sanggup berkorban apa saja untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullih. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان ويا دائم النعماء ويا باسط الرزق ويا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجاتنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله واقض ديون عنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تكبير. الله أكبر.